emas, ianya juga berlaku begitu, di mana ETF patuh syariah berdasarkan komoditi emas akan ditubuhkan, dan setiap RM1 yang dilabur dalam ETF tersebut akan digunakan untuk membeli emas yang berada di dalam vault yang tertentu, di dalam peti besi yang tertentu, dalam simpanan emas yang tertentu di seluruh dunia, di mana pihak pelabur ETF mereka tidak memegang emas tersebut, tapi mereka memegang sekeping sertifikat yang menunjukkan mereka adalah pemilik emas yang sebenarnya, yang dijaga oleh pihak-pihak kustodian. Jadi ETF emas ini nilai kepada RM1 satu sertifikat itu berubah naik dan turun berdasarkan harga emas semasa yang didasarkan kepada pasaran yang sebenarnya di luar sana. Jadi ETF gold mungkin lebih mudah sikit perbincangan bandingkan saham, sebab saham gold ini ada kecairannya dan ada pasaran di dunia, dan jaranglah berlaku konsep SPL dalam ETF berbentuk emas ini. Jadi ETF memberikan peluang kepada pelabur-pelabur runcit mungkin untuk mereka memiliki secara bersama 1 kilo emas dan berapa kilo emas dengan jumlah sumbangan yang kecil yang dibahagikan kepada unit-unit tertentu, di mana semua orang boleh membeli unit tersebut, sertifikat tersebut, ETF sertifikat, untuk menunjukkan mereka juga ada pelabur pemilik emas tersebut, dan bila mana mereka ingin membeli, menjual, mereka boleh menjual sertifikat mereka dengan harga pasaran, sebab sertifikat tersebut adalah melambangkan kepada harga nilai emas sebenar di pasaran. Jadi itulah ETF yang terkenal di dunia, iaitu berbentuk ETF saham patuh syariah dan ETF gold patuh syariah. Kenapa kita sebut ETF gold patuh syariah? Kerana ada hukum-hukum yang spesifik yang kita akan bincang sekejap lagi bila kita bincang bab pelaburan melibatkan emas, sebab emas itu adalah barang ribawi. Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang masyhur daripada Ubadah bin Samit, bila mana kamu menukar atau menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kata Nabi Muhammad SAW, mestilah sawaun bisawain, masalan bimasalin, yadan biyadin. Kena sama beratnya, sama nilainya, sama beratnya, sama kualitinya, sama segala kena sama, tidak ada perbezaan antara emas dengan emas, antara satu mata wang dengan mata wang yang sama, Malaysia ringgit, dan yadan biyadin, kena berlaku secara tangan dengan tangan, iaitu spot transaksi, iaitu secara spot, secara segera dan secara lani yang tidak boleh ditangguhkan sama sekali. Jadi dalam konteks ETF gold, isu yang dibincangkan panjang lebar, isu pemilikan emas yang sebenar, isu pembelian pembelian emas dengan cara yang cash tunai, dan juga penjualan emas atau sertifikat ETF juga dengan harga yang tunai kepada pasaran yang kedua. Jadi inilah 3 perkara yang dititik beratkan dalam perbincangan ETF, dan syarikat saya Amani Advisors, kami terlibat dengan satu ETF gold yang terbesar di dunia di Amerika Syarikat. Kita akan cerita nanti bahawa bila mana keluarnya standard syariah tentang emas yang dikeluarkan oleh IOV pada akhir tahun 2017, mungkin dalam Disember 2017, maka berlakulah satu revolusi, satu perkembangan yang menarik tentang emas di dalam pelaburan antarabangsa. Kita terus kepada isu tentang pelaburan emas dan juga kaitannya dengan skim-skim yang ada di Malaysia dan juga di luar negara. Emas ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu perkara yang dekat di hati manusia. Tidak ada perkara yang boleh menggantikan dari segi keunikan dan juga kecairan dan juga mungkin kestabilan emas itu dalam setiap masa dan tempat. Kerana emas itu adalah mata wang yang sudah dipercayai oleh semua bangsa, negara dan siapa sahaja yang hidup di atas muka bumi ini. Sebelum adanya piawaian syariah tentang emas 2017,
masyarakat dunia dan juga para ulama agak keberatan dan juga teragak-agak untuk memberikan pandangan yang jitu tentang keharusan transaksi emas. Ia terdapat pelbagai pandangan yang kadang-kadang bukan makna itu merupakan kelemahan, tetapi tidak ada keberanian untuk tampil ke hadapan memberikan pandangan yang jitu kepada apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kerana isu emas ini isu yang sensitif. Yang kedua, landscape transaksi emas ini sudah berubah di atas muka bumi ini. Minta maaf di atas gangguan mesin rumput sebelah rumah saya ini. Kebetulan ada sikit urusan pemesiran rumput di sebelah jiran saya. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu kualiti pendengaran tuan-tuan dan puan-puan, ya, tuan-tuan. Jadi berbalik kepada standard ini, dia telah memutuskan banyak perkara yang memberikan kita kepuasan ataupun memberikan kita keyakinan bahawa emas ini boleh diperniagakan, boleh diprodukkan dan boleh dijadikan pelbagai produk. Misalnya kita boleh buat forward dan future dengan syara wa'ad. Diberitahu bahawa kalau kita nak masuk kontrak masa hadapan, kita nak lock in harga emas, boleh dengan cara kita melakukan wa'ad daripada pihak pembeli untuk membeli atau menjual dengan harga tertentu di masa hadapan. Jadi ada mekanisme wa'ad ataupun janji atau undertaking. Yang paling menarik dalam piawaian ini adalah tentang isu penjualan secara spot. Apakah makna dan definisi transaksi spot tersebut? Adakah perlu kita pegang emas dan kita serahkan emas itu secara segera dengan mendapat bayaran secara segera, ataupun apakah definisi-definisi baru yang berdasarkan landscape yang sudah berubah dalam konteks dunia pada hari, kerana emas ini bila berlaku jualan di peringkat antarabangsa, dia tidak berubah, dia masih berada di vaultnya, di peti besinya, kerana perubahan emas itu akan mengambil kos yang tinggi, insurans dan juga risiko yang tinggi. Jadi kebanyakan transaksi emas di dunia adalah berdasarkan kepada penjualan yang berbentuk di atas kertas, tetapi berlaku perubahan sertifikat ataupun bukti pemilikan sudah berubah dalam sistem, dalam login, dalam screen yang menunjukkan sudah berlaku perubahan hak milik, tapi emas masih kekal di dalam peti-peti besi yang kalau kita ada pengalaman, saya ada banyak pengalaman pergi membuat audit syariah kepada peti-peti besi ini, memang nak masuk pun seorang demi seorang. Kena ada social distance dalam konteks COVID-19 hari ini, kena ada jarak 1 sama lain untuk masuk ke pintu pertama, pintu kedua dan pintu ketiga untuk memastikan keselamatan emas ini. Jadi isunya bagaimana memberikan definisi kepada takrifan penjualan secara tunai dan spot. Dan perbincangan panjang lebar, adakah tidak sama dengan mata wang? Di mata wang itu kita berikan tempoh 2 hari untuk penyerahan mata wang yang kita tukarkan dalam peringkat antarabangsa, bukan di money changer. Money changer kena spot, kena tunai. Kita beli rupiah, kena bayar ringgit Malaysia secara segera. Tetapi dalam kontrak antarabangsa, kita menghantar wang kita dalam bentuk mata wang berbeza. Ulama-ulama dah lama dah, mungkin 20 tahun di peringkat antarabangsa dan juga di Malaysia mengatakan boleh tangguhkan selama 2 hari. Itu merupakan kadar yang paling cepat untuk diuruskan pertukaran mata wang yang melalui sistem bank-bank di Amerika Syarikat, kerana setiap pertukaran itu mesti melalui mata wang Amerika Syarikat. Jadi dalam konteks gold ini dia agak beza, kerana dia jarang ditransferkan, diubah kedudukannya. Jadi bincang, tak ada jawatankuasa kecil IOF di Dubai, dan juga syarikat saya Amani Advisors diberikan mandat oleh World Gold Council, pertubuhan emas dunia, untuk membuat kajian yang menyeluruh, yang strategik, yang berbentuk market driven, untuk buat perbincangan dengan IOF untuk menjelaskan isu-isu standard emas, standard penjagaan emas, standard apa lagi, standard transaksi emas di peringkat dunia dan juga peringkat secondary. Jadi selama setahun Alhamdulillah siap, dan menariknya
ulama-ulama Islam terkemuka di dunia dalam IOV di Bahrain mengatakan dalam konteks emas, maksud dan definisi jualan segera itu, tunai itu bukan menyerahkan emas tersebut secara segera, tetapi kebolehan membuat spesifikasi kepada emas waktu akad dilakukan. Mesti ada rujukan khusus kepada nombor serinya, kepada bentuknya. Kalau dia ada gambar yang dicetak, gambar ikonnya, gambar logonya dan sebagainya, itulah yang didefinisikan sebagai kehendak syariah jualan segera, iaitu kebolehan mengenal pasti emas tersebut dengan segera pada masa tersebut, dan juga wang yang akan digunakan untuk membeli emas tersebut kena ada pembuktian, ada akaun dan sudah ditransferkan ke dalam akaun penjual emas. Ini dua syarat yang agak menarik. Wang kena segera dan emas penyerahan tidak perlu segera. Dia mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin setahun, tidak ada isu. Penyerahan emas tidak ada isu dalam konteks penjualan tunai emas. Yang penting adalah kebolehan penjual emas itu membuat spesifikasi emas tersebut untuk membezakan dalam bahasa teknikal, membezakan emas yang telah allocated dengan emas yang tidak allocated, unallocated gold. Dalam dunia pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, banyak transaksi emas dibuat dan juga scam yang berlaku di atas muka bumi ini. Kita akan sebut pada hari ini, ditambah lagi bahagian ke-6 besok tentang scam-scam yang ada. Mereka menggunakan emas yang tidak wujud, yang tidak dimiliki. Wang dilaburkan, wang tak pergi kepada emas, wang simpan satu akaun. Bila ada harga turun naik emas, mereka dapat untung dan rugi dan tidak ada kaitan dengan aset pendasar. Jadi semuanya ini adalah bentuk perjudian semata-mata, dan sebab itu dalam piawaian syarif tentang gold, emas, kita wajibkan emas itu adalah emas yang berbentuk allocated gold, yang emas yang boleh diallocatekan, yang boleh dinisbahkan pemilikannya kepada orang tertentu, yang ada rekod yang boleh dibuktikan di mahkamah dan seumpamanya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, jadi dengan piawaian syarif ini maka berlakulah ETF gold, berlakulah produk-produk baru dalam pasaran, dan saya melihat bahawa selepas 2017-2018 peningkatan permintaan kepada emas secara patuh syariah berlaku di seluruh dunia, di Singapura, di Malaysia, di Timur Tengah, di negara-negara Islam, di peringkat antarabangsa, kerana emas ini emas yang cukup hebat. Orang semua cari emas, termasuk pelabur-pelabur antarabangsa. Cuma mereka tidak boleh menjual skim pelaburan emas kepada orang Islam yang mampu dan mahu terlibat kerana tidak ada piawaian syariah yang lengkap. Jadi dengan adanya ma'yar syar'i di zahabi, syariah standard tentang emas, standard nombor 57 kalau tak salah saya, 2017 Disember, maka berlakulah satu permulaan baru kepada produk emas patuh syariah, yang mana kita boleh bentuk, kita boleh strukturkan pelbagai produk dalam kategori, dalam kawaselia piawaian syariah yang telah diputuskan oleh pihak IOV di Bahrain.